Mencapai sebuah kejayaan bukanlah satu perkara yang mudah. Namun jika nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Assalamualaikum dan selamat kembali ke dalam rancangan Di Sebalik Tabir yang pastinya akan menyajikan anda dengan topik-topik menarik serta isu-isu semasa. Menarik minggu ini. Seorang wartawan atau penyampai berita sememangnya mencabar dari segi fizikal dan juga mental. Namun, sesuatu kepuasan itu tidak dapat dibeli nilainya tanpa titik peluh usaha yang tiada henti. Seiring dengan peradaban dunia, bersempena ulang tahun pengajian kewartawanan yang ke-50 ini, terdapat banyak perubahan dan kemajuan sekaligus mengubah sistem kewartawanan di Malaysia. Ia sekaligus memberi warna dan jiwa yang lebih segar demi pembangunan negara. Situasi pandemik COVID-19 yang semakin membimbangkan kini telah menjadi satu cabaran baru dalam bidang pendidikan. Pengalaman mengajar erti kehidupan. Bergelar seorang wartawan sememangnya tidak semudah yang dilihat di kaca televisyen. Lebih 10 tahun berkhidmat dalam industri kewartawanan dan pemberitaan, Izrina Amir Hamzah juga merupakan seorang wartawan penyiaran dan penyampai berita di Buletin Utama TV3. Coronavirus, kumpulan virus besar yang boleh menyebabkan penyakit seperti demam, selsema sehingga yang lebih kronik, sindrom pernafasan akut teruk SARS dan MERS-CoV. Penularannya di Wuhan, China boleh disahkan sebagai virus baru yang dikenali sebagai 2019 nCoV. Memulakan kerjayanya sebagai seorang wartawan bukanlah impian yang dirancang sejak kecil. Minatnya berkembang setelah menyertai sebuah program prakemasukan wartawan yang dilancarkan oleh Media Prima pada tahun 2010. Walaupun bidang yang diceburinya ini jauh berbeza dengan ilmu yang dipelajarinya ketika di universiti, beliau tidak menafikan minatnya telah menjadikan beliau seorang yang lebih berdedikasi dalam melaksanakan tugas. Turut bergelar seorang ibu maupun seorang isteri yang berkejaya sememangnya bukan tugas yang mudah buat beliau. Namun, tanggungjawab kepada masyarakat dan negara tidak pernah sesekali diabaikan. Penampilan memainkan peranan yang sangat penting dan sudah pun menjadi rutin harian beliau. Siapa sangka, di sebalik kecantikan dan ketenangan ketika menyampaikan berita, terdapat juga halangan dan cabaran yang dihadapinya. Semua orang pun hidup dia ada cabaran. Awak pun ada cabaran. Nak set up buat segmen pun cabaran. Semua orang ada cabaran dia. And macam mana kita nak face tu. Baca berita, dia nampak indah sebab dia cantik. Dah make up, pakai baju lawa. Masa nak melawar tu, tak siapa tahu struggle dia. Kalau hari tu, you period pain, orang tak nak tahu you sakit. Orang tak nak tahu you susah. Orang nak tahu you keluar cakap, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya dalam Buletin 1.30. Saya Izrina Amir Hamzah. Orang nak macam tu. Tapi yang hari tu you sakit perut, orang tak tahu. So, macam mana saya face benda tu is, penonton tak salah. Diorang tak tahu pun you apa. So, you kena bagi yang the best. Sebab you dah diletakkan. Itu tanggungjawab tau. You nak sampaikan berita pun tanggungjawab. Benda yang bawa tu kena betul kan. Tetap dia salah. So, kena ada tanggungjawab tu. Okay. Penonton ni someone yang you sangat hormat. And then you kena sampaikan supaya diorang faham. Berita tu sampai dan diorang tahu. So, bila you ada bawa that kind of tanggungjawab, apa orang nak kata pun tak peduli. Kalau orang tak tahu susah, tak apalah. Kita pun tak kisah pun dengan persepsi orang kan. Sebab yang penting kita tahu kita kerja sebab apa, niat kita sebab apa, sebab Tuhan, sebab family. So kita buat je. Kalau apa yang kita buat tu betul, naturally apa orang cakap ke, perception tu you tak peduli dah. Macam sekali lah aku tak baca pun, dah lah ni lah macam tu kan, cakap kan macam belagak kan. Tapi macam lagi seronok kalau you kerja wartawan dan juga baca. Sebab you baca tu you tak baca kosong. Macam tu. Bukan itu sahaja, beliau juga sering berdepan dengan pelbagai persepsi dan tanggapan negatif oleh masyarakat terhadap isu atau berita yang dikeluarkan. Namun, beliau mempunyai caranya tersendiri bagi mengatasi masalah tersebut. Kalau orang nak marah pun, you tak boleh nak stop. So, you nak depress pun macam mana kan? You dah kerja. Orang pun tak tahu struggle you. I pun tak bagi tahu marah I. Kalau bagi tahu, you pun terkejut. So, then
the least I can do is I tak boleh nak take note on everything. I just buat kerja saya akan buat kerja saya. Selain itu, beliau juga gemar melakukan sesuatu yang berbeza dan sukakan kelainan dalam kehidupannya. Oleh itu, beliau tidak menggalakkan kerjaya ini diwarisi oleh anaknya kelak. Masa saya dulu tak ada orang dalam TV punya bidang kan. Jadi saya nak dia explore benda lain. Apa lagi dalam dunia ni yang kita tak explore? I jenis yang I suka buat yang orang tak buat. Jadi you ada benda tau nak bawa dalam life you. So orang ni cerita pengalaman ni, orang ni cerita pengalaman ni. So you ada pengalaman ni. I suka macam tu. So I would hope that dia tak teruskan lah legacy. Tak adalah legacy pun. Maybe it would be nice for him to try something else. Sebab kita dah try. So bagilah kita bila pula the astronaut ke. Jadi Menurutnya lagi, banyak lagi perkara lain yang hendak diterukainya kerana rasa puasnya dalam bidang kewartawanan masih belum hilang. Harapannya kepada para pelapis wartawan yang akan datang agar kekal menjadi diri sendiri dan tidak mudah berputus asa dalam menjalankan tugas yang berat ini. Nanti. Hai. Kamu ni siapa dah? Saya reporter lah. Reporter? Aku bikin gua dalam hutan pun kau tahu lah. Itu memang saya punya kerja lah. Apa kamu dah? Macam kamu nyanyi buka pintu gua tadi. Ada kertas tak? Oh, kertas ada. Walaupun hanya melawat semata-mata, namun babak tersebut amat penting kerana ia menunjukkan betapa pentingnya kerjaya seorang wartawan ini. Kerjaya yang memberikan tiket untuk berada di mana sahaja dan berjumpa dengan pelbagai ragam manusia. Siapa sangka dunia kewartawanan kini sudah mencecah usia 5 dekad. Mula bertapak melalui penerbitan akhbar bahasa Inggeris The Prince of Wales Island Gazette di Pulau Pinang pada tahun 1806. Jawi peranakan pula yang pertama muncul sebagai akhbar bahasa Melayu tidak lama selepas itu pada tahun 1876 dan dicetak dalam bahasa Jawi. Walaupun laporan akhbar pada ketika itu hanyalah berkisahkan perkembangan semasa negeri masing-masing, namun munculnya akhbar utusan Malaysia yang melaporkan berita dari seluruh negara pada tahun 1939. Ramai tokoh wartawan pada zaman itu turut mencipta nama dalam bidang kewartawanan dengan cara mereka menimbulkan semangat nasionalisme. Seiring dengan peredaran masa dan pasca kemerdekaan, lebih banyak akhbar diterbitkan termasuk kemunculan kewartawanan penyiaran dan berita televisyen dalam usaha untuk menyemarakkan lagi dunia kewartawanan negara. Sempena tahun ke-50 ini, kru kami sempat menemui bual seorang pembaca berita Buletin Utama TV3, Asrul Nizam Kadir atau lebih dikenali sebagai AK, melalui aplikasi Google Meet atas sebab kekangan yang dihadapi waktu pandemik COVID-19 ini. Seterusnya, seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun dibunuh oleh bapa saudaranya. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Hanyan Ramlan berkata, kejadian berlaku di Felda Syurul 1, Kemaman, Terengganu kira-kira jam 1 tengah hari tadi. Jejaka yang pada mulanya menceburi bidang advertising ini mula menampakkan diri dalam bidang penyiaran dan kewartawanan sejak tahun lalu. So, sebenarnya 50 tahun ni, saya anggap wartawan ni di Malaysia ni sendiri berada di landasan yang betul, di mana semua pun sekarang melalui fasa-fasa yang seiring dengan peredaran masa. Dan seiring dengan peredaran kemajuan global. So, mungkin one day akan ada something yang outstanding from Malaysia. Segala titik peluh, beliau kini telah menempatkan dirinya sebagai penerbit di TV3. Kerja dia assist producer lah, bantu producer. And then alhamdulillah 3 tahun lepas saya di upgrade lah, jadilah producer untuk news di TV. Pengajian kewartawanan sudah pun mencecah 50 tahun. Tonggak sejarah yang dikenali sebagai Jubli Emas ini telah melahirkan pelbagai wartawan yang berkualitas.
Tetapi, untuk menjadi seorang wartawan bukanlah sesuatu yang mudah. Terdapat pelbagai cabaran dan proses yang mencabar. Kemajuan dalam bidang kewartawanan yang sudah berwujud di Malaysia ini telah banyak memberi kesan positif kepada bakal wartawan. Sesuai dengan peredaran zaman, teknologi banyak membantu dalam penyebaran berita dengan pantas dan cepat. Dua individu dihadapkan ke mahkamah di Perlis dan Johor dan didakwa di bawah ordinan darurat kerana menyebarkan berita palsu berkaitan COVID-19. Walaupun begitu, dengan teknologi yang dinikmati, kita dapat lihat suasana kini penuh dengan berita-berita yang palsu dan mengelulukan orang ramai. Teknologi kini semua berada di hujung jari. Dengan satu klik sahaja, banyak informasi yang boleh disebarkan. Tambahan pula dengan kehadiran citizen journalist sedikit sebanyak memberi tekanan kepada para pengamal media. Tak salah nak jadi netizen reporter, tapi apa yang netizen reporter ni nak post ataupun nak laporkan tu, make sure benda tu bagi benefit lah daripada content. Dia mungkin menulis ikut perasaan daripada rasa tanggungjawab. Menurut NCAK yang merupakan produser di TV3 berkata, walaupun dengan teknologi canggih kini, seseorang wartawan perlulah berdedikasi dalam menyebarkan berita sehingga tidak memburukkan individu yang lain. Dalam pada itu, nilai-nilai murni perlu diterapkan dalam para pengamal media kerana mereka merupakan satu profesion yang mempengaruhi minda orang ramai, sama ada menerapkan nilai positif dan nilai negatif berdasarkan cara perwatakan seorang wartawan tersebut. Wartawan ni, dia ada power untuk mengubah pemikiran masyarakat ataupun orang ramai. So, gunakan sebaik-baiknya kredibiliti wartawan ni. Para pengamal media dan juga bakal wartawan haruslah menjadi contoh yang baik kepada orang awam serta menonjolkan perwatakan yang mulia. Jangan kerana nilai setitik habis susu sebelanga. Dan itu selamat menyambut Hari Jubli Emas Pengajian Kewartawanan yang kini sudah mencapai usia 50 tahun. Mac 2020 merupakan tarikh keramat bagi Malaysia apabila Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan dilakukan selama 14 hari bagi mencegah wabak COVID-19 di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saudara-saudari rakyat Malaysia yang saya hormati sekalian, pada malam ini saya sekali lagi berdiri di hadapan saudara-saudari sekalian untuk memaklumkan status terkini wabak COVID-19 di negara kita. Hari ini saja terdapat 117 kes jangkitan baru yang menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 sebanyak 790. Ini bukanlah perkembangan yang mengembirakan kita. Langkah-langkah tegas perlu terus diambil untuk membendung wabak ini daripada terus merebak. Kerana itulah kerajaan kita melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan yang mula berkuat kuasa pada hari ini. Pandemik COVID-19 ini telah membawa kepada gangguan sosioekonomi global, penangguhan dan pembatalan acara kebudayaan, keagamaan serta pendidikan dalam negara. Berikut merupakan antara individu-individu yang terkesan akibat daripada penularan wabak COVID-19. Turut terjejas pelajar sekolah rendah dan menengah sekaligus pelajar pengajian tinggi. Anggaran seramai 291.5 juta kanak-kanak dan remaja tidak menghadiri sekolah kerana penutupan sekolah yang diberi mandat oleh kerajaan dalam usaha mencegah dan melambatkan proses penyebaran COVID-19. Keempat ialah penutupan semua taska sekolah kerajaan dan swasta, termasuklah sekolah harian, sekolah berasrama penuh, sekolah antarabangsa, pusat tahfiz dan lain-lain institusi pendidikan rendah, menengah dan pra-universiti.
kelima ialah penutupan semua institusi pendidikan tinggi, IPT awam dan swasta serta institut latihan kemahiran di seluruh negara. Sebagai langkah menangani masalah pendidikan, UNESCO telah mengesyorkan penggunaan program pembelajaran jarak jauh dan membuka aplikasi dan platform pendidikan yang boleh digunakan oleh sekolah dan guru untuk terus mengajar melalui kediaman masing-masing. Penutupan sekolah bersifat sementara, ia membawa kepada kos sosial dan ekonomi yang tinggi. Ini memberi kesan yang lebih teruk terutama terhadap kanak-kanak yang kurang bernasib baik. Terdapat banyak kekangan dalam pelajar itu sendiri untuk menghadapi PDPR, iaitu pengajaran-pembelajaran secara dalam talian di rumah. Kesan ini juga telah dilihat dalam peningkatan pembelajaran secara atas talian dalam pendidikan tinggi. Masalah yang timbul adalah dari segi gadget, dari segi penggunaan penggunaan alat bantuan, iaitu telefon lah. Kita mudah ceritanya telefon, dan kalau di telefon pun masalah yang kedua adalah dari segi talian internet. Okay. Dan masalah gadget ini juga ada kaitan. Dia ada setengah pelajar itu menghadapi kesulitan kerana tiada gadget yang sepatutnya perlu. Penggunaan gadget seperti telefon pintar dan komputer kini menjadi satu keperluan bagi menjayakan aktiviti pembelajaran secara atas talian ini. Masalah gadget ini juga ada kaitan. Dia ada setengah pelajar itu menghadapi kesulitan kerana tiada gadget yang sepatutnya perlu di dalam sebuah rumah tu. Sebab satu sebuah rumah tu dia ada 6 orang pelajar, 6 orang anak, ibu bapa itu ada 6 orang anak. Kemudian terpaksa bergilir pada masa yang sama. Dari segi kemampuan ibu bapa juga terhad untuk menyediakan gadget itu kepada setiap anak. Jadi masalah itu timbullah. Tidak dilupakan juga cabaran dan rintangan yang dihadapi oleh pendidik dan pengajar sepanjang pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun lebih dikenali sebagai PDPR. Bagaimana pula jika pengajar itu merupakan seorang ibu pada masa yang sama? Mari kita dengarkan pandangan Cikgu Rosanna Ahmad tentang perkara ini. Sebagai seorang guru, cikgu selalu mengingatkan anak-anak murid cikgu melakukan kerja sekolah yang cikgu beri. Dan sebagai seorang ibu pada anak-anak cikgu akan cakna dan pastikan anak-anak cikgu membuat kerja sekolah yang diberikan oleh cikgu-cikgu mereka. Ada pelajar yang tidak mampu untuk online kerana masalah gadget dan juga masalah talian internet. So ada satu lagi medium atau medsos yang cikgu gunakan, iaitu menggunakan WhatsApp ataupun Telegram, di mana cikgu telah postkan sebelum cikgu akan postkan nota kertas kerja, kertas penilaian kepada pelajar, dan pelajar menjawab, dan pelajar perlu hantar balik secara offline juga ataupun online. Jadi ini memberi option kepada pelajar untuk sama-sama berada dalam PDPR online lah ataupun offline. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Begitulah peribahasa yang sesuai digunakan bagi para pelajar dan pendidik pada ketika ini. Di sebalik tabir, kini sudah pun sampai ke penghujungnya. Hargailah beribu-ribu petugas barisan hadapan yang masih berjuang untuk menyelamatkan nyawa, menyampaikan berita serta menyebarkan ilmu kepada kita semua. Muncul virus di Wuhan, jangan lupa jaga kesihatan.
banyak kata yang kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Teruskan jaga SOP, jaga kesihatan dan jaga penjarakan sosial. Terima kasih kepada rakan pengacara saya, Diana, dan saya Kirana Nabila. Assalamualaikum.